sebelum masuk, sebelum ni saya dah bagi arahan untuk hafal siri ke reaktifan logam mengikut paling reaktif kepada paling tidak reaktif. Jadi boleh hafal 15 siri itu, maka baru boleh masuk. Kita mula. Orang pertama. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Bagus. Tak ada. Yang kedua pula. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Bagus. Tanya. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Ya, bagus. Tanya. Ya, Tengku. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Kalium, natrium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Tanya. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Tanya. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Ya, bagus. Ya, Nisrina. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, plumbum, kuprum, merkuri, argentum, emas. Ya, tahniah, alhamdulillah. Okey. Jadi kita insya-Allah kita akan mula kelas biasa. Alhamdulillah, majoriti yang hadir hari ini daripada 13 orang murid ada seorang tidak hadir. 9. Yang main kelas 10 lah, yang 10 boleh hafal lah termasuk kamera kita. Jadi kita akan mulakan dengan rasmi ketua tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadhili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkat izin limpah kurnia serta kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah segala dosa guru-guru kami dan dosa muslimin serta muslimah ya Allah. Semoga dengan terampilnya dosa kami ya Allah, dosa tadi tidak menjadi pahala untuk kami berjaya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, jadi seperti yang sebelum ni kita dah belajar itu berkenaan dengan mineral yang wujud dalam dua keadaan, sama ada dalam keadaan unsur. Unsur ni kita kata dia dalam keadaan semula jadi, pure, asli. Kan dalam keadaan semula jadi tapi dia asli. Korek dapat dia memang dah tulis dah, memang asli dah. Antaranya emas, perak dan ada beberapa jenis logam lagi. Kalau kita korek tanda jumpa emas dia adalah emas. Dia tak ada nama lain dah. Okey? Lain daripada tu adalah sebatian. Kalau sebut sebatian ni mesti ada campuran dengan bahan yang lain. 2 atau 3 bahan. Lazimnya kita banyak 2 bahan lah.
sama ada logam tadi bergabung dengan unsur oksigen atau dia boleh bergabung dengan unsur sulfur yang lain. Ya, nanti saya akan jawab soalan. Baik, itu yang sebelum ini. Jadi, selesai daripada itu, saya suruh awak hafal 15 siri kereaktifan logam untuk tujuan hari ini. Untuk subtopik yang kedua. Sebab apa? Yang penting, hafal dulu siri itu, baru awak akan faham bagaimana nak guna siri itu tadi. Okey? Itu kunci untuk bab yang keempat ni sebenarnya. Okey? Jadi, saya dah selesaikan nota awak. Baik tak saya? Baik, alhamdulillah. Jadi saya dah buat nota, bukan nota lah. Saya print out dalam bentuk handout. Yang mana seorang satu akan ambil. Banyak dah. Dapat yang ni. Tolong ambil masa dalam tempoh masa 2 atau 3 minit saja untuk awak telusuri, ada lebih kurang 18 slide. Yang mana saya akan terang di papan nanti, di skrin nanti. Saya buat insyaAllah cukup. Jangan risau dah. Sebab kenapa tak ramai lah. Okey. InsyaAllah ada lebih. Tak dapat? Baik, ambil lebih kurang dalam masa 3 minit saja untuk awak lihat apa benda yang awak nak belajar hari ini. Ini adalah slide yang mana saya akan terang di skrin nanti. Ada 18 slide. Okey, ada 20 slide lah. Okey. Yang mana awak dah hafal tadi sebelum masuk: kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, dan yang terakhir rubber, merkuri dan emas. Rubber, kuprum, merkuri, argentum dan emas. Dah sikit lah. Baik. Jadi dan waktu yang awak hafal juga saya dah maklumkan, walaupun kita hafal dia adalah siri kereaktifan logam, ada 2 unsur di situ yang bukan logam. Yang pertama karbon, yang kedua hidrogen. Tapi termasuk juga di situ sebab peranan dia nanti kita akan lihat. Okey? Tolong baca 3 minit. Okay, kalau ada highlight tu boleh highlight kan, tak ada masalah. Sebab nota ni nanti awak akan dekat dalam buku yang tak ada. Okey dah? Tak apa, tak ada masalah. Kita akan pergi juga lagi part by part. Cuma saya nak tutup lampu untuk lebih paparan yang lebih jelas pada skrin. Baik, hari ini kita akan pergi kepada siri yang kedua, siri kereaktifan logam 4.2. Ini adalah subtopik dia, yang mana kita
Kita akan pergi kepada asas dia yang pertama, iaitu sekurang-kurangnya awak boleh membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam tadi terhadap oksigen. Jadi fokus kita hari ini tindak balas logam terhadap oksigen. Yang mana kita akan lihat melalui persamaan perkataan, apa itu persamaan perkataan, dan bagaimana awak nak faham cara kita nak guna siri kereaktifan logam yang awak pakai tadi. Okey? Jadi, yang seterusnya siri kereaktifan logam. Satu senarai logam mengikut kereaktifan terhadap oksigen untuk membentuk oksida logam. Kalau awak perhatikan, dia guna perkataan oksida logam. Mana ada gabungan oksigen dan ada gabungan logam. Okey? Yang mana ini adalah contoh senarai logam. Kalau awak lihat susunannya, arah nak panah ke sana lah. Yang ni kurang reaktif, sebelah kiri ni kurang reaktif, kepada sebelah kanan lebih reaktif. Cuma senarai yang awak hafal daripada paling reaktif kepada kurang reaktif. Okey? Logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Ada logam yang bertindak balas sangat garang, saya guna garang dengan oksigen. Ada yang bertindak balas sangat lambat, perlahan dengan oksigen. Okey, yang lebih cepat itu maka dia lebih reaktif. Okey. Yang kedua, semakin reaktif logam terhadap oksigen, maka semakin cergas apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey, ini antara apa yang akan berlaku. Okey. Seterusnya, tindak balas logam dengan oksigen. Kebanyakan logam bertindak balas dengan oksigen apabila dipanaskan untuk membentuk oksida logam. Ini melalui satu siri pemanasan. Yang ini antara aktiviti eksperimen yang dijalankan di dalam makmal. Ini adalah susunan radas yang digunakan. Serbuk logam yang diisi dalam mangkuk pijat. Kemudian ada wool kaca di sini. Kemudian terdapat hablo kalium mangganat yang ke-7, V11V7. Okey. Kemudian fungsi utama hablo kalium mangganat ini, apabila dipanaskan dia akan membekalkan oksigen, dia akan terurai dan menghasilkan oksigen. Soalan selalu naik, kadang-kadang dia tanya apa yang dihasilkan, apa fungsi kalium mangganat. Okay. Wool kaca untuk memisahkan supaya serbuk logam tadi tidak bercampur dengan hablo kalium mangganat. Sebab tu pakai wool kaca. Tahu serbuk besi tu, gosok periuk tu, ada macam tu. Tapi dia wool kaca. Dia macam fiber kita panggil. Sumbat dari sesuatu tu. Lebih kurang itu fiber glass . Baik. Kemudian di sini terdapat dua siri pemanasan yang awak boleh perhatikan. Bila dia panas di sini, panaskan logam, dia sedang mengaktifkan logam tadi. Bila logam tadi aktif, maka tindak balas logam dengan oksigen yang dihasilkan oleh kalium mangganat ni, dia jadi lagi cepat. Hasil yang awak akan dapat lihat lebih cepat. Kalau awak biar tanpa pemanasan, ya tindak balas boleh berlaku, tapi sangat lambat. Yang ni kita nak mempercepatkan tindak balas lah. Okey, jadi dari segi persamaan perkataan, tadi dah dengar dah. Jadi persamaan perkataan, logam tambah dengan oksigen menghasilkan logam oksida. Tak nampak sangat ujung, boleh rujuk dalam slide awak. Okey, logam oksida. Jadi logam oksigen yang telah mengalami tindak balas namanya bertukar menjadi oksida. Logam ini boleh diwakili oleh semua 15 logam yang awak hafal tadi tu. Mungkin kalium, natrium, magnesium, aluminium. 15 logam tu boleh. Tapi tengoklah yang mana paling reaktif. Jangan kata cikgu kalau ambil emas tu, emas tak reaktif. Emas tidak mengambil tindak balas langsung. Yang awak hafal siri paling last sekali. Jadi tak ada tindak balas terhadap oksigen. Jadi lanjutan daripada itu, yang ni adalah logam yang terbakar. Yang mana bila dia terbakar, yang pertama sekali yang kita boleh lihat adalah kecerahan nyalaan api yang dihasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, warna api yang dihasilkan.
Ini antara contoh lah kalau awak lihat. Memang apa suka main bunga api pun. Kalau tengok bunga api, ada bunga api yang hasilkan warna merah. Tengok warna hijau. Oh, warna biru. Jadi warna-warna itu siapa yang warnakan dia? Apa yang terbakar? Logam yang terbakar. Sebab tu bawah ni dia tak berwarna. Dia bakar logam untuk hasilkan warna dalam percikan bunga api. Jadi lanjut daripada ni. Logam tambah oksigen akan membentuk logam oksida. Jadi ada contoh, beberapa contoh. Yang pertama dia gunakan logam magnesium. Dicampurkan dengan oksigen melalui satu siri pemanasan, yang mana awak boleh lihat segitiga ini merujuk kepada pemanasan. Anda nak pandang segitiga berwarna merah ini merujuk kepada satu siri pemanasan. Dia bakar untuk bawah. Okey? Yang mana magnesium tadi akan bertindak balas dengan oksigen, lalu dua-dua ini terikat membentuk magnesium oksida. Senang saja. Bak formula asas dia, logam campur oksigen menghasilkan logam oksida yang tu saja. Okey? Dan pemerhatian, magnesium nyala dengan nyalaan putih yang sangat terang, membentuk sisa putih waktu panas dan apabila sejuk. Ini sisa yang terhasil akibat daripada pembakaran tadi, yang mana hasil ini nama dia apa? Hasil dia apa? Hasil dia adalah oksida, sebab dia telah terikat. Kalau magnesium saja, dia adalah logam, kita panggil logam tu. Bila dia terbakar bergabung dengan oksigen, maka dia akan membentuk logam oksida. Maka bentuk dia sekarang telah berubah daripada logam menjadi dalam bentuk logam oksida. Dia akan berubah bentuk. Okey? Baik. Yang berikutnya, logam yang seterusnya, iaitu aluminium. Aluminium boleh digabungkan dengan oksigen melalui satu siri pemanasan, yang mana membentuk aluminium oksida. Dari segi pemerhatian, nyalaan yang dihasilkan adalah sangat terang dan juga membentuk sisa putih. Macam tepung, tapi dengan salah anggap lah, dia masih lagi logam oksida. Dalam kes ni aluminium oksida. Nyalaannya agak terang. Yang berikutnya, logam oksigen. Kita ambil logam yang berikutnya, zinc, melalui satu siri pemanasan oksigen. Jadi apa yang berlaku? Zinc campur oksigen, apa yang hasil? Zinc oksida. Alhamdulillah, senang saja, zinc oksida. Jadi dari segi pemerhatian, nyalaannya nyalaan terang yang berwarna hijau kebiruan. Kita panggil turquoise, tak turquoise. Okey? Sana. Membentuk sisa kuning apabila panas. Waktu panas warna kuning, dan bila dia sejuk dia bertukar menjadi warna putih. Kalau tengok yang asal dua yang asal tadi, semua yang akhir sekali warna putih. Dan ini pun akhir sekali warna putih. Okey? Lanjutan lagi, saya buka untuk soalan. Untuk ferrum ni besi. Bangsa kita panggil besi saja. Okey, di sini panggil ferrum. Ferrum campur dengan oksigen, maka yang akan membentuknya adalah Peroksida. Kalau apa main bunga api, yang ni lah apa selalu nampak. Rupanya bunga api ni pembakaran lerang dengan serbuk besi. Okey, jadi pemerhatian dia, besi membara dengan sangat terang dan bunga api itu kuning. Membentuk sisa coklat kemerahan apabila panas dan sejuk. Okey. Jadi lanjutan daripada tu, yang ni tak apa, ada dalam buku. Dan seterusnya, logam plumbum tidak balas dengan oksigen, nyalaan apinya ada tetapi kurang terang. Plumbum campur oksigen melalui satu siri pemanasan. Jadi hasil nama yang terakhir ialah plumbum oksida, insya-Allah. Senang sahaja. Plumbum membara dengan terang. Jadi hasil dia membentuk sisa yang berwarna jingga apabila panas dan kuning apabila sejuk. Okey. Alright. Sambungan lagi kuprum atau bahasa yang kita panggil tembaga, bahasa tempatan. Jadi oksigen melalui satu siri pemanasan
hasilnya Kuprum. kuprum Oksida. kuprum oksida. Senang, alhamdulillah. Pemerhatian kuprum membara dengan Lava. bara tetap membara tapi tidaklah seterang logam-logam yang lain. Ada kala berwarna hijauan kalau awak lihat di sini. Okey, membentuk sisa hitam apabila panas dan sejuk. Jadi sisanya adalah berwarna hitam. Jadi dari apa yang kita lihat tadi, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, platinum, kuprum. Kita akan susun dasarkan kereaktifan logam terhadap oksigen semakin berkurangan, maka semakin berkurangan kita akan mula yang paling reaktif, iaitu kita akan lihat di sini magnesium, aluminium, okey, dan sebagainya sehinggalah susunan yang awak hafal tadi. Okey? Jadi dari segi siri kereaktifan logam yang awak hafal tadi, paling tidak reaktif iaitu aurum, emas, bergerak kepada semakin reaktif, kuprum, argentum, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, timah, plumbum, seterusnya kalium, natrium, magnesium. Apa yang tak ada di sini? Ada hidrogen? Tak ada hidrogen. Karbon? Tak ada. Yang mana itu kita akan masuk nanti bahagian yang ketiga. Kenapa awak hafal masuk sekali? Ya, sebab dia satu siri yang lengkap yang awak hafal. Okey? Jadi kereaktifan semakin bertambah. Yang awak hafal terbalik daripada ni, semakin reaktif bergerak kepada semakin kurang reaktif. Cara paling mudah untuk awak ingat. Okey? Baik. Ada soalan? Ada soalan? Okey? Ada soalan? Last sekali ya. Cikgu, kalau yang bahan untuk ikut buat flare tu, pakai apa? Bahan tu buat Flare. flat Flare. Yang untuk kemasan. squat. Ya, suara. Benda yang sama, cuma warna yang berbeza, mungkin penggunaan logam, pembakaran logam yang berbeza warna. Tengok kepada jenis logam yang dibakar. Kalau pernah main bunga api, tanda kelab dan sebagainya yang besar tu ada warna hijau naik, ada warna biru. Itu akibat daripada pembakaran logam tadi tu sebenarnya. Kalau awak perasan lagi, kadang-kadang perasan jatuh atas bumbung macam dapat pasir tu atas bumbung ke? Ada habuk atas habuk putih atas jalan, atas bakar tu kan? Itu akibat hasil daripada pembakaran logam tadi. Kan kita tengok ada warna putih, ada warna hitam, warna kuning. Itu sebab logam yang dah terbakar. Okey? Baik. Lanjutan daripada ini, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi yang ni adalah kita masuk untuk tentukan karbon yang awak hafal tadi. Karbon zinc. Jumpa karbon zinc. Okey? Kemudian apa yang boleh berlaku masih lagi dalam satu proses pemanasan. Benda yang sama sahaja, apa yang dicuba capai. Jika karbon lebih reaktif, karbon lebih kuat daripada logam, ia boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Nampak dah ni? Nampak dah. Baik. Yang kedua, jika karbon kurang reaktif, karbon ni tak berapa nak kuat sangat, jadi dia tak boleh singkir logam daripada oksida logam. Jadi persamaan dia, karbon campur logam oksida. Karbon ini kalau dia boleh serang logam, maka karbon ini akan mengikat oksida. Kalau karbon tak boleh singkir logam, maka tindak balas tidak akan berlaku. Itu yang disampaikan. Tak nampak lagi tu idea. Jadi kita terus pada contoh. Baik, sekarang ni ini adalah persamaan perkataan karbon campur dengan zinc. Dalam siri yang awak hafal, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Lepas aluminium apa? Karbon. Lepas karbon? Zinc. Karbon duduk atas kan zinc duduk bawah? Karbon duduk atas lah, zinc duduk bawah. Bermakna karbon lebih reaktif. Zinc duduk bawah karbon betul? Zinc kurang reaktif. Jadi cerita dia, karbon ni boleh singkirkan zinc tak? Boleh. Tu tujuan awak hafal. Sebab karbon di atas baru zinc. Bila karbon di atas, karbon lebih reaktif, jadi dia boleh menyingkirkan zinc yang berada di bawah untuk mencuri oksida untuk membentuk satu sebatian yang baru, yang mana melalui satu siri pemanasan, karbon
kes yang apa kita nampak ini, zinc ini kembali menjadi logam tu. Boleh. Yang awalan tadi kita belajar logam tadi gabung dengan oksigen. Daripada logam tulen jadi logam tak tulen. Sekarang ni kita nak jadikan dia logam tulen kembali. Melalui penggunaan hang sikit aku sikit hang. Macam tu lebih kurang. Aku lebih reaktif, aku akan sikit hang. Okey? Baik. Yang kedua, contoh yang kedua, karbon juga dicampur dengan plumbum oksida. Jadi awak dah hafal. Karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum. Plumbum dah bawa. Karbon masih lagi berada di atas. Jadi karbon boleh singkirkan plumbum untuk mengikat dengan oksida melalui satu siri pemanasan, maka karbon dioksida untuk plumbum sahaja. Ini tujuan yang awak hafal. Okey? Penggunaan yang ketiga, jadi tidak balas berlaku. Ini merujuk pada tidak balas boleh berlaku. Tidak balas boleh berlaku. Yang ketiga, karbon dengan aluminium oksida. Sudah. Karbon, zinc, hidrogen. Tak ada lah. Aluminium, karbon. Aluminium doa atas. Dapat aluminium, karbon. Sekarang aluminium di atas. Aluminium ini lebih reaktif daripada karbon. Karbon boleh serang darah? Tak boleh. Bila tak boleh, maka tidak balas tidak boleh berlaku. Tak berlaku. Awak tak ada dapat hasil. Sebab tidak balas tak berlaku. Itu tujuan awak hafal. Yang ni tujuan dia. Okey? Baik. Jadi pangkal tiada perubahan merujuk pada tiada tidak balas. Dibuat hasilnya dia letak di sini rupa-rupanya karbon berada di antara aluminium dan zinc. Suka saya bagi tahu karbon bukan logam sebenarnya. Ada murid tanya, cikgu kenapa dia pakai karbon? Sebab karbon boleh diperolehi dalam kuantiti yang banyak dan murah. Banyak dan murah. Jadi nak hasilkan logam tulen tadi ni, logam tulen sebenarnya yang di bawah dia ni senang untuk dihasilkan. Boleh guna karbon saja. Cikgu, kalau kami nak guna kalium cikgu, lagi senang semua boleh ditukarkan menjadi logam tulen. Nak pakai kalium, ya boleh, tak ada masalah. Cuma kos kalium itu mahal dan terhad. Dia pakai karbon. Okey? Baik. Jadi ini antara sirinya, semakin kurang reaktif bergerak daripada kalium hingga kepada okey. Baik. Yang berikutnya adalah kedudukan hidrogen. Dari segi kedudukan hidrogen, kalau awak perlihatkan di sini, sekarang ni karbon selesai, kita pergi lihat untuk tentukan kedudukan hidrogen pula. Siri yang sama, keadaan yang sama, benda yang sama. Apa yang benda yang sama? Jika hidrogen lebih reaktif daripada logam, ia boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Mana dia boleh kalahkan logam tadi untuk rebut oksigen. Kalau hidrogen tadi tidak reaktif, bermakna dia berada paling bawah dengan logam satu lagi, maka dia tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Maka tidak balas tidak karbon. Boleh? Nak faham juga sama saja dengan cerita karbon tadi, cuma dia tukar saja jalan cerita dia. Ini persamaan perkataan. Kita akan lihat hidrogen campur logam oksida. Hidrogen kalau dengan oksigen, maka tak ada benda lain yang terhasil, dia akan hasilkan air. Air formula kimianya adalah H2O. H dan oksigen. Jadi ini bentuknya air. Maka logam tulen dihasilkan. Logam saja. Jadi apa yang cuba disampaikan, hidrogen bertindak balas dengan aluminium oksida melalui satu siri pemanasan. Jadi awak dah hafal. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen. Dia punya jauh lah. Aluminium paling atas, hidrogen duduk di bawah. Jadi hidrogen boleh singkir tak? Tak boleh. Boleh. Jadi tak boleh singkirkan aluminium untuk rebut oksigen, maka dia ada perubahan. Okey. Seterusnya, hidrogen ditindak balaskan dengan satu lagi logam zinc oksida.
hydrogen. Karbon, zinc, hidrogen. Lepas zinc baru zinc duduk atas daripada hidrogen. Sekarang ni zinc lebih reaktif berbanding hidrogen. Jadi hidrogen boleh ambil oksida? Boleh. Maka tidak balas, tidak kan? Perubahan juga. Tiada perubahan, tiada tidak balas. Seterusnya, ini boleh ikut. Hidrogen dengan ferrum. Kita ringkaskan kembali. Karbon, zinc, hidrogen, ferrum. Makna ferrum duduk di bawah hidrogen. Jadi hidrogen boleh singkirkan ferrum untuk mengambil oksida. Jadi maka yang terhasil adalah logam tulen iaitu ferrum dan hasil yang kedua adalah air. Boleh? Alhamdulillah. Yang seterusnya hidrogen ditindak balas dengan plumbum. Plumbum kita tak saya kira plumbum untuk paling bawah, maka tindak balas boleh berlaku? Boleh. Jadi hasilnya logam plumbum dan air. Yang berikutnya hidrogen ditindak balaskan dengan kuprum. Karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum. Masih lagi berada di bawah hidrogen, maka hasilnya kuprum dan air. Boleh? Senang ke susah? Kenapa dia jadi senang tu? Sebab apa? Sebab dah sebab awak telah pun hafal siri tu awal sudah masuk. Bila dah hafal jadi mudah untuk saya terang. Sebab awak dah tahu dah susunan dia. Okey, tu kegunaan dia. Alright. Jadi untuk yang terakhir, yang inilah siri lengkap yang awak hafal. Bermula dengan kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Kalau awak perhatikan, 5 yang teratas ni adalah logam yang sangat reaktif. Antara yang reaktif. Karbon, zinc, hidrogen, ferrum, timah, plumbum, kuprum, merkuri sepatutnya berada di sini, argentum dan emas. Boleh? Merkuri lah. Baik, kalau awak perhatikan juga karbon dan hidrogen diwarnakan dengan warna berbeza sebab mereka ni bukan logam. Tetapi digunakan dalam siri tindak balas logam sebab yang pertama murah. Yang kedua bahannya boleh diperolehi dengan banyak. Itu antara sebab. Okey? Jadi kereaktifan semakin berkurangan, semakin tinggi logam tadi, semakin reaktif dia boleh singkir logam yang berada di bawah dia untuk rebut oksigen. Itu kesimpulan yang saya boleh buat. Nanti kita akan tengok melalui beberapa siri latihan. Okey? InsyaAllah kita akan tengok macam mana. Okey? Kita tengok ada sebarang soalan? Okey, tak ada sebarang soalan. Jadi insyaAllah nanti kita akan buat latihan melalui online. Berdasarkan nota yang saya ada tu pada awak tu, awak boleh highlight. Latihan nanti di hujung-hujung kita akan buatlah bersama-sama nanti. Okey. Jadi insyaAllah antara tugasan selepas ini pada awak perhatikan betul dulu. Tengok kembali, kenapa berlaku sedemikian, kenapa dia boleh singkirkan. Kalau boleh singkirkan, penerangan dia logam tadi lebih reaktif. Kalau dia tak boleh singkirkan, bermakna logam tadi kurang reaktif. Kurang reaktif, lebih reaktif berbanding dengan logam oksida tadi. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada sebarang soalan, jadi terima kasih atas kerjasama awak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Okey, kita akan buat latihan seterusnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.